Sebab saudara kita ni balong bukan adik-beradik kandung je darah daging balong weh. Semua orang yang mukmin, orang Islam yang beriman kepada Allah, saudara mara kita balong. Macam lah ni adik-beradik kita di Palestin balong weh, duk kena macam-macam. Bukan sekadar kita duk pergi semangat, duk laung takbir sana semangat balong weh. Dak, bangun malam minta hajat pada Allah supaya Allah Taala perkenankan, Allah beri bantuan kepada mereka balong. Ni semangat bagus dah balong weh. Pi duk suruh buat solidariti tu balong, alhamdulillah seronok, semangat. Orang kata mereka punya takbir tu balong boleh goncang KCC boleh jatuh. Nampak lagi dah balong, takbir tu bagus dah balong. Cuba balik rumah, sembahyang hajat 2 rakaat, minta Allah Taala tunaikan hajat mereka ya Allah. Ni dak kita takbir tengah panas, alhamdulillah, bagus, seronok. Tapi balik rumah tidur malam, sembahyang hajat pun tak ada balong weh. Dah kan sembahyang hajat itu senjata orang mukmin balong weh. Doa senjata orang mukmin untuk bantuan Allah sampai kepada mereka balong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, dan tidak lupa pada hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita nak sambung tentang adab-adab ketika makan dan minum. Seperti mana para sahabat, alim ulama menceritakan bagaimana perbuatan baginda Nabi SAW ketika makan dan minum. Mudah-mudahan kita tak boleh buat semua. Kita jangan tinggal semua. Semoga ada saham untuk kita di akhirat sana nanti. Dan yang seterusnya, kata ulama, kata pengarang kitab ini, jika makan di rumah orang lain, maka dianjurkan untuk mendoakan kepada pemilik rumah dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut, kalau kita dapat jemputan ataupun panggilan di pelawar, orang pelawar kita ajak makan di rumah dia, ataupun ajak makan dia belanja, maka anjurkan membaca doa ini. Doa ni adalah doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuan-tuan, kita buat doa ni bukan untuk apa? Untuk minta supaya Allah Ta'ala memberi keberkatan, memberikan keberkahan akan rezeki yang orang memberi kepada kita. Apa doa dia? Doa dia yang berbunyi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doa dia, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Yakni kita minta, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan kepada mana? Kedua orang. Kedua, kepada si fulan yang memberi kami rezeki, yang membelanja kami akan makan, yang mengajak kami akan makan. Waghfir lahum, dan ampunkanlah segala dosa-dosa si fulan yang memberi kami makan, yang jamu kami makan, yang membelanja kami makan. Warhamhum, dan rahmatilah mereka wahai Allah. Tu dalam doa kita tuan-tuan. Bila orang bagi kita benda makan, doa yang baik-baik untuk orang. Jangan kita menghina, jangan kita mencaci akan makanan yang diberi oleh orang. Akhlak Nabi SAW. Satu hari, ada satu orang hamba Allah, dikatakan setengah riwayat, datang berjumpa dengan baginda Nabi SAW, bawa sebungkus anggur, bahasa kita. Bawa anggur. 1 tangkai, 2 tangkai, bawa kepada Rasulullah. Niat di hati nak jamu Rasulullah makan, nak kongsi rezeki dengan Rasulullah makan. Bawa jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah pun makan buah anggur tu. Ada setengah riwayat kata buah lain, ada kata buah anggur. Kita ambil buah anggur lah, mudah faham belum? Dia makan buah anggur, Rasulullah makan buah anggur. Makan buah anggur tu sampai tak ajak sahabat yang lain. Sampai kata sahabat, Rasulullah ni pelik sungguh ni. Selalu makan ajak orang, buah kurma sebiji pun ajak kongsi. Ni menteri darah kat dia seorang ya. Pasal kita lah.
Dia tak muntah darah lah balong oi. Nah, Rasulullah makan tu kan macam kita. Kita ni pelahap. Kita makan ni boleh sumbat-sumbat balong, duduk dalam mulut tu sumbat lagi. Tak jaya. Balong tengok orang yang ada review makan tu balong. Lepas suap buak balah. Buak balah. Lepas tu cakap. Nah. Memanglah tak ada orang kata hukum kata dosa bercakap ketika makan, tapi tak berapa nak cantik adab dia. Kalau bercakap barang yang perlu cakap tak apa balong. Nah. Sebab apa? Ulama ada yang tak bagi makan sambil cakap sebab apa? Bimbang takut terlekat nasi kat situ mampus buang jenuh balong oi. Jadi apa dia? Nak abad pada kita apa dia? Nabi makan seorang. Makan sampai habis buah. Sehingga orang yang memberi buah tu rasa gembira sebab Nabi makan habis. Nabi gembira. Ada tengok Nabi makan habis, dia gembira, seronok jamu Rasulullah makan. Dia bukan nak buat naya Rasulullah. Dia bukan kata tahu buah tu masam kan manis ke tak. Dia bawa tu sebab nak gembirakan Rasulullah. Nak bagi rezeki pada Rasulullah. Rasulullah pun makan sampai habis. Akhirnya habis, kawan yang bagi buah tadi pun gembira, balik dengan hati yang gembira. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, awak hari ni pelik sangat." Ada pelik ke mana dia tak? Selalu kalau engkau makan wahai Rasulullah, engkau akan panggil kami makan sekali. Kenapa kali ni tak panggil? Makan seorang nampak gaya? Nah, kata Rasulullah SAW, bukan aku tak mau mengajak hampa makan. Betul? Buah anggur tu masam. Mau kalau aku ajak hampa makan, tak kira hampa komplain, kecil hati kawan tu. Nah, tambah mulut kita celupak tuan-tuan tu. Nah, Allah tukang masak pun masak garam lebih, tak ada CJ tukang masak. Ada kita komplain. Makanan tak sedap kita komplain. Itu kebanyakan yang boleh menjadi penyakit disebabkan puncanya kita ataupun bahasa kita apa dia? Mencaci makanan. Alah. Hina makanan. Na'udzubillah min dzalik. Rezeki itu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Terima je lah. Alam. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Ta'ala. Tu nak abang apa dia? Bila terima satu-satu daripada orang bagi hadiah makan ke, orang ajak makan ke, orang pelawar pergi makan kenduri rumah orang ke, baca doa ni. Apa dia? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Amalkan doa ni balong. Tulis, ingat, hafal. Bapa, ajak kita baca doa ni. InsyaAllah akan ada keberkatan untuk kita. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak mendekatkan kepala ke arah makanan ketika akan makan. Jangan duduk dekat sangat dengan benda makan balong. Ni kawal kat dia seorang, ambil kat dia seorang. Ada. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Duduk dekat. Nak makan pun biar kita beradab. Sebab apa? Supaya kita makan pun dapat pahala. Kita bukan nak makan dapat dosa. Kita nak makan dapat pahala. Kita nak makan tu boleh buat amal ibadat. Sebab apa? Makanan kita main peranan. Kata ulama, sesiapa yang dikehendaki bahagia oleh Allah Ta'ala akan dia. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nakkan dia jadi bahagia, Allah akan berikan kepada dia kesihatan rohani dan jasmani. Tujuan apa dia? Allah Ta'ala bagi dia kesihatan rohani dengan jasmani. Tujuan dia Allah Ta'ala nak suruh dia buat amal ibadat zahir dan batin. Makan boleh, hati pun ingat pada Allah. Makan je, bismillahirrahmanirrahim. Lepas makan, alhamdulillah. Ingat pada Allah. Kita tak belum, kenyang dah. Sampai perut pun kemotek buang dah. Macam ikan kembung dah perut belum. Tak syukur-syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Komplain, semua tak kena. Nah, kita sembang nak ikut sunnah Nabi. Nak hidup sunnah Nabi. Tapi kita buat apa yang Nabi tak buat. Nabi pun tak komplain lah. Orang lain masak sedap ke tak sedap ke. Nabi pun makan tak pernah fikir diri dia. Dia kan fikir orang lain juga. Lebih-lebih lagi orang bawah dia. Kan ada satu orang sahabat tengok Nabi kita Muhammad SAW diikat perut dengan 3 butir batu. Setengah riwayat sebut pada dia. Ikat perut, lapak, tahan perut. Sahabat ni pun tengok kesian. Orang kata, Rasulullah mesti tak makan.
Balik abang kat anak kat bini dia ada apa? Tak ada apa. Tengok-tengok ada anak kambing baloi. Sembelih nak kambing buat sup. Lalu dia pun bisik Rasulullah, ya Rasulullah. Sekejap lagi lepas siap kerja, sekejap lagi jemput mai rumah aku wahai Rasulullah. Ada sedikit jamuan untuk engkau wahai Rasulullah. Rasulullah tak penting seorang maklum oi. Dia naik atas satu tempat, setengah riwayat sebab dia habaq, oi. Sekejap lagi ada sahabat kita jemput pergi makan kenduri rumah dia. Kawan mula gelisah. Sebab apa? Masak anak kambing belum kan besar mana? Niat nak jamu Rasulullah. Tapi Rasulullah ajak orang yang sedang buat kerja dengan Rasulullah pergi makan rumah dia. Rasulullah tak pentingkan diri dia. Kalau pentingkan dirinya sendiri, nescaya dia tidak akan tunggu kita di Telaga Kautsar satu hari nanti, Pak Long. Kalaulah Nabi SAW pentingkan diri dia sendiri, Pak Long, nescaya dia takkan minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada umat-umat aku untuk masuk syurga. Ya. Pergi jumpa dengan Nabi lain tak boleh tolong. Jumpalah dengan baginda Nabi SAW. Nabi pun pergi jumpa dengan Allah. Nabi sujud pada Allah sehingga kata Allah kepada Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'si. Wahai Muhammad, angkat kepala hang. Hang minta apa yang hang nak minta kepadaku. Sayangnya Nabi pada kita, balok. Kita hari ni, balok, nak sebut nama Nabi pun malah. Sedangkan kemuliaan bila kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Dia bahasa kita nak bagi faham lagu ni, Pak Long. Pak Long istighfar, astaghfirullahalazim. Pak Long dapat satu daripada Allah. Apa dia? Keampunan daripada Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun. Allah bagi ampun. Tapi bila Pak Long berselawat kepada baginda Nabi SAW, Pak Long akan dapat dua. Satu, Pak Long akan dapat keampunan daripada Allah. Dua, Pak Long akan dapat pertolongan daripada baginda Nabi SAW di akhirat kelak. Sebutlah nama Nabi SAW. Alah, jangan tunggu dalam semayang ya. Kena perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Tu kata ulama, orang yang Allah Ta'ala bahagiakan dia, diberikan kesihatan rohani dengan jasmani dia sihat. Luaran dan dalaman dia sihat. Luaran boleh main masjid surau. Luaran boleh main majlis ilmu. Luaran boleh main dengar kuliah. Dalaman dia pun akan sentiasa memuji, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa bertakbir. Tujuan apa dia? Takbir tu, Pak Long, nak bagi pecahkan hitam-hitam yang ada dalam hati kita, Pak Long. Hati kita gelap. Nak pecahkan hati kita kegelapan tu, Pak Long, dia. Kena takbir kuat-kuat, Pak Long. Baru kita akan tersentak. Baru kita akan ingat yang kita ni ada Allah. Hari ni kita lupa pada Allah. Kita makan, kita rasa hak kita punya. Kita hidup atas dunia, kita rasa kita punya. Sebab kita lupa Allah yang memberi kepada kita. Kalau kita pegang rezeki Allah Ta'ala bagi pada kita, tuan-tuan, nescaya manusia akan kerja, waktu kerja sahaja. Waktu lain akan banyak buat amal ibadat. Tapi sebaliknya, manusia, waktu buat amal ibadat, mereka tetap bekerja sampai tidak ada masa nak beribadat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, belum. Nah, tu kemudian. Dan tidak memandang kepada makanan yang berada di tangan orang lain ketika hendak makan. Kadang-kadang kita jadi, Pak Long, kadang-kadang kita makan di Pak Long, kadang-kadang ada kalau orang lain dapat lebih, ada kalau orang dapat kurang. Ni bila kita nak makan dia, kita tengok di tangan kawan tu lah. Dia makan sedap, aku tak sedap. Pak Long, ada, Pak Long, ada. Syukur dengan rezeki yang kita ada hari tu. Syukur Allah Ta'ala nak ajak kita boleh makan rezeki yang elok, yang baik. Pak Long, ada orang boleh makan sedap. Boleh makan daging yang mahal. Boleh pergi makan di restoran yang hebat-hebat. Tapi mereka lupa nak bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah bagi pada dia. Ada orang lain makan ni ala kadar je, Pak Long. Kadang-kadang makan nasi dengan kicap. Makan nasi dengan orang kata dengan garam. Makan nasi dengan telur raya. Tu pun telur ayam kampung. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Tak ada orang kata pendapatan yang kukuh. Nak bayar yuran anak lagi, nak sekolah lagi, duk fikir banyak-banyak, Pak Long. Tapi mereka tetap bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Bagaimana kata makanan yang mereka makan berkat? Mereka boleh buat amal ibadat kepada Allah dengan banyak. Kita makan banyak, lupa nak buat amal ibadat kepada Allah. Kemudian, tidak berhenti makan
sebelum sang tamu berhenti, kerana akan menyebabkan mereka rasa malu. Tuan rumah kalau makan sekali dengan tetamu, jangan berhenti awal. Hello, makan sikit-sikit tak apa, jangan berhenti awal. Suap sikit-sikit tak apa. Ni kita makan sikit tak apa, hampa makan. Saya sudah dah. Jangan menyebabkan tetamu tu rasa malu nak makan. Ni ulama ajak pada kita supaya apa dia? Supaya meraihkan tetamu bila makan. Ni dah. Tak apa makan. Saya jadi tukang tengok aja. Awak ingat zaman Piramli belum? Tukang tengok aja. Nah, belum. Nah, sambut tetamu, raihkan. Ni dah. Allah minta maaf, saya tak boleh makan malam, kencing manis. Mampu kawan. Nah, belum. Doa kita bukan-bukan, dapat yang bukan-bukan. Nah, tu saya teringat satu orang Pak Long tu, Pak Long. Saya tanya Pak Long makan tak ada penyakit apa ke? Alhamdulillah, tak ada penyakit apa. Pak Long makan ubat apa? Tak ada apa, duk makan macam biasa. Lepas tu Pak Long niat apa? Niat semua yang aku menteri darah tu niat jadi ubat. Jahanam. Nah, Pak Long. Nah, tu kan penyakit tak pernah pergi hospital. Pak Long, dia tak pernah pergi hospital. Saya tanya Pak Long, tak ada penyakit apa kan? Alhamdulillah, tak ada penyakit apa Ustaz. Buat macam mana Pak Long? Mudah je Ustaz. Tak gaduh pergi check up. Pak Long check up, Pak Long tahu lah ada penyakit apa. Ni tak gaduh check up. Makan lagi boleh makan Pak Long. Mau sakit dia kata, mau kencing manis habis pak potong kaki. Jadi masalah tawakal tinggi pada Allah ni pun payah agak Pak Long. Nah, kesihatan tu kena jaga. Nah, Long. Sebulan sekali pergi buat check up. Kerja duk melantak aja Pak Long bila nak sihat. Nah, Long. Hadirin hadirat. Tu apa dia? Tuan rumah jangan berhenti awal daripada tetamu, raihkan tetamu makan. Tengok pinggan tetamu kosong, tolong ambil tambah. Tolong ambil tambah, tak banyak pun bagi sikit. Tapi jangan paksa pula. Dia tak mau, kita duk tolak apa agak jahanam belum oi. Tuan abang ada adab kita. Dan yang seterusnya, apa dia? Tidak berbicara hal yang dapat menghilangkan hawa nafsu makan tak kala sedang makan. Tengok duk makan tu Pak Long, jangan duk cakap bukan-bukan. Duk pi sembang lah kawan tu berak tak basuh. Kawan tak lalu nak makan lah Pak Long oi. Dia boleh buat melawak Pak Long oi. Entah tadi aku lalu depan rumah, kawan tu tengok tu kawan tu pakai pamper, berselerak tik kat tengah punggung. Kawan tak ada nak makan lah Pak Long oi. Jadi maknanya jangan duk cerita bukan-bukan. Waktu nak makan, jangan cerita benda-benda yang boleh batalkan hawa nafsu orang nak makan. Ni kita cerita macam-macam sampai kawan tak ada nafsu nak makan. Awak tak makan ke? Tak lalu. Dia tiba-tiba tak lalu. Lah, tadi lalu. Tadi lah tak ada. Balong. Tu. Sahabat pada kita, Balong. Jangan duk cerita bukan-bukan. Sebab apa? Sebab kita nak keberkatan. Itu saya teringat kalam daripada Syekh Mutawali Sya'rawi. Syekh Mutawali Sya'rawi menyebutkan kehidupan kita ni, Pak Long, kena kejar 5 perkara. Pak Long, ingat 5 benda ni, Pak Long. Kehidupan kita ni, Pak Long, hidup atas dunia ni, tolong kejar 5 perkara. Apa dia? Yang pertama, tolong kejar redha daripada Allah. Pak Long dah sebut redha tu datang nama. Terjemah dalam bahasa kita, redha itu bermaksud puas hati. Terjemah dalam bahasa kita lah. Makna dia, kalau orang bawah kita buat kerja, kita nak kerja tu bagi kita puas hati, bagi kemah. Cuba kita tanya diri kita, sepanjang Allah pinjamkan umur yang kita pinjam, ada orang 60 tahun, ada orang 50 tahun, ada orang 40 tahun, ada orang 30 tahun. Cuba tanya, Allah dah berpuas hati ke belum dengan ibadat yang kita buat atas dunia ni, Balong? Kita hidup lama dah. 10 tahun dah. Allah puas hati tak dengan ibadat yang kita buat? Bagaimana tanda? Imam Ghazali sebut, tanda seseorang itu bila mana Allah Ta'ala puas hati dengan amal ibadat dia, Allah berikan hidayah kepada dia. Apa hidayah? Jalan petunjuk. Lagu mana jalan petunjuk ni? Sentiasa nampak orang lain mulia daripada dia dan dia akan merasa diri dia hina. Kita dah paling makin buat amal ibadat rasa diri kita bagus. Makin rasa buat amal ibadat makin kita rasa hebat. Dah balong. Tu hidup kita. Yang pertama, kita kena kejar apa? Kena kejar redha daripada Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kejar redha daripada Allah. Hidup kita ni balong, jangan sia-siakan. Allah bagi nikmat pada kita, kejar. Yang kedua, apa dia kena kejar? Yang kedua, kita kena kejar pahala. Kerikkan pahala seboleh yang mungkin balong. Makan pun kita boleh buat pahala. Nabi sebut dah, sesiapa yang menjamu makan, memberi makan dan minum kepada hamba-hamba Allah yang beramal ibadat, yang belajar ilmu agama, yang dekat dengan aku, maka setiap minuman, setiap makanan yang mereka makan, pahala dia sebesar Bukit Uhud. Balong. Lagu mana? Lepas mayang subuh, belanja kawan-kawan makan roti canai. 5 orang. Baru makan 5 keping balong. Tak sampai 30 lah. Balong jangan duk rasa kemas belanja tengah hari balong. Botak kepala. Belanja makan tengah hari ni balong. Botak kepala. Balong nak jimat kos, belanja makan pagi. Murah kos. Belanja tengah hari balong botak kepala. Bawa pi 5 orang makan di kedai makan. Seorang ambil ikan siakap, seorang balas ikan orang kata ikan pari, seorang balas ikan botak kepala kita balong oi. Nak belanja orang biar kita jangan kira-kira balong. Emang juga baru ni balong tadi di kampung. Jumpa satu orang hamba Allah tu beli beras RM2 balong oi. Kita pun tengok kesian. Saya pun tanya dia balong, awak beli beras RM2? Ada pun RM2 ustaz oi. Dia kata tak apa balong oi. Ambil sekampik saya belanja. Duk dalam hati duk terlintas, ingat dia ambil 5 kilo, dia balas 10 kilo balong, botak kepala. Saya kata balong 5 tak cukup lah. Dah halang-halang ustaz nak belanja 10 lah. Kira ustaz pun jahanam balong oi. Balong. Ni jenis ambil kesempatan korang balong. Nak abang pada kita balong? Ada orang lagi susah. Tu kata ulama, orang yang kaya ni balong, bukan semestinya orang banyak duit. Apa kata ulama? Orang yang kaya adalah seseorang itu memiliki makanan untuk dimakan esok pagi. Dia dikategorikan orang yang kaya. Tapi kalau orang yang ada makanan yang terakhir untuk malam ni, dia adalah orang yang miskin, papa bahasa kita. Balong, kita lebih daripada tu balong oi. Dalam teih rumah kita, datang apa tak ada, semua ada belaka. Dalam peti air rumah kita, peti sejuk rumah kita tu balong, buka belah atas hak sejuk, ayam 5 ekor hak sembelih. Buka peti air bawah pula, ayam 5 ekor hak tak sembelih lagi hidup-hidup ni. Dalam bak benda makan tapi tak pernah rasa cukup. Tu cari pahala banyak-banyak balong. Tu Imam apa ni orang kata Syekh Mutawalli sebut, cari pahala bagi banyak. Yang ketiga, Imam orang kata Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan pada dia, cari keampunan daripada Allah. Biar orang doa kepada kita, minta ampun pada Allah. Doa kita mungkin Allah susah nak terima. Sebab apa? Mulut kita duk cakap bukan-bukan. Diri kita nak zikir nama Allah payah. Nak sebut nama Allah payah. Nak ingat pada Allah payah. Bila nak panggil nama Allah? Bila kita susah, manusia akan baru ingat pada Allah. Bila senang, lupa. Jadi gimana? Bagi makan pada orang. Orang baca doa yang pertama tadi pada, maka akan dapat keampunan daripada Allah untuk kita. Tolong doa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Mereka doa pada Allah, berikan rezeki kita yang barakah. Berikan rezeki kita yang cukup dan berikan mereka keampunan dan rahmatilah mereka yang memberi makan kepada kami ni balong. Tu kena doa balong nah. Tu kena doa. Cari keampunan Allah. Dan yang keempat, kena cari rahmat daripada Allah. Bagaimana nak cari rahmat Allah? Kena banyak buat baik dengan orang. Orang doa pada kita kesejahteraan. Itulah balong oi. Doa ni bukan depan kita balong oi. Lagi kita nak cari seorang doa depan kita pula. Bukan. Orang yang akan ingat pada kita, dia akan minta pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita. Hadirin hadirat dikasihi Allah Ta'ala. Dan yang kelima, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, tolong cari keberkatan. Bila ada berkat, akan rasa cukup. Bila tak ada keberkatan, hak banyak pun rasa tak cukup. Bukti dia, berapa ramai gaji tiap-tiap bulan duk ada dah untuk dia. Sebulan duk ada 5,000. Sebulan duk ada sekian-sekian. Dah tetap dah gaji dia. Tapi namun masih tidak cukup. Sebab apa? Sebab tak pernah sambut hadiah daripada Allah. Apa hadiah daripada Allah balong? Yakni tak pernah nak melakukan sedekah
tak pernah nak melakukan infak, tak pernah nak membahagiakan mak ayah dia, tak pernah nak membahagiakan orang tua dia. Tu nama dia hadiyatun minallah. Itu adalah hadiah daripada Allah. Siapa yang menggembirakan keluarganya semampu yang boleh, tak gaduh ikut orang lain, sekadar yang dia mampu, Allah akan lipat kali ganda rezeki dia. Ni kita nak macam orang lain baru kita nak bahagia, bukan Pak Long. Bahagia ni dengan cara apa yang kita ada, Pak Long. Tu nak abang ada kita. Bila makan, jangan duk cakap benda yang bukan-bukan pula, Pak Long. Jangan duk cakap bukan-bukan. Hadirin hadirat, supaya apa dia? Orang tak hilang nafsu untuk makan. Cakap yang elok. Kemudian, tidak mengeluarkan ingus atau ludah tak kala sedang makan bersama orang. Balong, bila makan dengan orang ni, Balong, jangan dapat sedut hingus hidung. Dah lah kita beringus pun, Balong. Dia tarik hingus itu macam sekilo lebih. Dia boleh tarik. Depan tengah makan, Balong, sedap. Balong. Lepas tu nak ludah pula, Balong. Keluar kuning-kuning. Orang tak lalu nak makan. Jangan. Ulama larang pada kita, Balong. Ulama larang pada kita. Ni dia tarik ni, Pak Long. Allah. Tak tahu nak abang, Pak Long. Tu nak abang pada kita, Pak Long. Jangan duk makan, jangan duk meludah, ataupun jangan duk apa dia? Mengeluarkan hingus yang duk ada. Duk ambil tisu, duk buang hingus dia. Jangan, Pak Long. Membatalkan ataupun menghilangkan nafsu makan orang. Akhlak tak ada, tak bagus. Kemudian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, kata ulama lagi apa dia? Nak pesan pada kita, bila ada benda makan yang kita tak boleh nak makan, maka tolaklah dengan yang elok. Tolaklah dengan jawapan yang elok. Ni kita kata yang bukan-bukan. Hang dah tahu aku dah penyakit ni, kenapa hang jamu aku makan? Ada masalah, Pak Long? Jangan kata lagu tu, Pak Long. Mungkin dia lupa. Kita ni tak lari daripada lupa, Pak Long. Pak Long. Orang jantan ni, Pak Long, dia ada benda dia lupa, ada benda yang dia ingat, Pak Long. Apa yang dia lupa? Hari lahir bini dia lupa, Pak Long. Masuk saya 2 kali pun 10. Pak Long. Abang lagi tak? Ada benda yang dia boleh ingat. Apa dia? Hak dia suka, dia ingat, Pak Long. Hak dia rasa tak penting, dia tak ingat. Benda tu. Itu makna kita, Pak Long, jangan duk komplain. Jangan duk kata bukan-bukan pada orang yang menyediakan makan untuk kita. Walaupun kawan tu, Pak Long, sediakan cucuk goreng saja, kuih goreng saja kepada kita, syukur, kerana dia masih nak jamu rezeki pada kita. Pak Long. Itu beza, Pak Long. Orang yang ikut apa Nabi SAW ketika mana Islam sampai di Madinah, Nabi anjurkan kepada para sahabat untuk buat beberapa perkara. Antaranya, Nabi anjurkan kepada para sahabat untuk sentiasa memberi salam. Salam yang mana, Pak Long? Salam yang elok. Bukan salam macam kita. Salam macam kita jumpa orang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum saja, Pak Long. Cuba Pak Long tukar ngak. Salam tu, Pak Long, Assalamualaikum tu, Pak Long pindah pergi buat dekat semayang, tengok agak-agak jadi apa. Nak bagi salam semayang tu, salam yang semayang dia bagi elok. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia boleh bagi elok, Pak Long. Mau jumpa dengan orang, Assalamualaikum. Cuba Pak Long tukar ngak. Lepas ni, sekali isyak, sekali try buat ngak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malaikat buh menendang tengah belakang, mampu aku tu, Pak Long. Maknanya salam yang penuh dengan makna. Assalamualaikum. Paling mudah, Pak Long. Paling panjang sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjanglah sikit. Hak jawab pula, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuhu. Macam panjang sikit, Pak Long. Sebab kita hebat. Tak, sebab pada kalimah salam tersebut mendoakan kesejahteraan kepada kita supaya Allah Ta'ala rahmati kepada kita, Pak Long. Tu Nabi ajak pada kita, jumpa siapa, bagi salam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW dia, banyak berikan makan kepada orang. Walaupun sebutir kurma terpaksa dibelah 2 untuk berkongsi dengan orang. Pak Long, bagi makan ke orang. Ni kita, Pak Long, makanan banyak, orang lalu buat-buat tak nampak. Kau nak ajak, semua api lah, Pak Long. Jom makan sekali, orang pun tak teringin ke darah. Tapi akhlak Islam tu nak mengajar kita supaya
sentiasa bersilaturahmi dengan orang. Sebab apa? Sebab saudara kita ni balong bukan adik-beradik kandung je darah daging balong weh. Semua orang yang mukmin, orang Islam yang beriman kepada Allah, saudara mara kita balong. Macam lah ni adik-beradik kita di Palestin balong weh, duk kena macam-macam. Bukan sekadar kita duk pergi semangat, duk laung takbir sana semangat balong weh. Dak, bangun malam minta hajat pada Allah supaya Allah Taala perkenankan, Allah beri bantuan kepada mereka balong. Along, tu nak ada kita tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu nak ada kita. Ni semangat bagus dah balong weh. Pi duk suruh buat solidariti tu balong, alhamdulillah seronok. Semangat. Orang kata mereka punya takbir tu balong boleh goncang KCC boleh jatuh. Balong kan? Cuma nak tanya, dalam ramai-ramai duk pi takbir sekuat-kuatnya tu balong, cuba Pak Long minta nombor WhatsApp setiap seorang, wakil kat depa, WhatsApp kat depa, anda terpilih untuk berjuang fi sabilillah. Agak-agak nak pi ke tak? Balong. Payah balong weh. Nak tinggal nak bini lah, payah. Ada fikir balong weh. Tu Islam suruh kita berjemaah. Nak buat apa berjemaah balong, baru kita ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan balong, orang mudah tindah kita. Nah balong, hadirin hadirat, depa duk tahankan tanah depa, mereka berjemaah, depa dapat kekuatan, bukan seorang-seorang tahan. Berjemaah baru dapat kekuatan. Balong, rimau dia takkan baham segerombolan kebau. Sebab apa? Kebau lebih agresif bila mana dia beramai balong weh. Tapi rimau boleh orang kata boleh terekam kebau, jikalau kebau itu seorang diri balong. Nak abang lagi dah balong. Takbir tu bagus dah balong. Cuba balik rumah, sembahyang hajat 2 rakaat, minta Allah Taala tunaikan hajat mereka ya Allah. Ni dak kita takbir tengah panas, alhamdulillah. Bagus. Seronok. Tapi balik rumah tidur malam, sembahyang hajat pun tak ada balong weh. Sedangkan sembahyang hajat itu senjata orang mukmin balong weh. Doa senjata orang mukmin untuk bantuan Allah sampai kepada mereka balong. Tu nak abang pada kita tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Taala. Tu nak apa dia? Jangan duk komplain makan yang ada balong weh. Orang jamu kita makan. Dan kata ulama lagi, jikalau kamu dalam keadaan berpuasa sunat, maka kalau ada orang ajak makan, makanlah kamu. Sebab apa? Ia sekadar puasa sunat. Balong, ni kita ada. Saya puasa tengah hari mak nasi kandar. Mampu ke apaan? Balong. Raikan orang. Walaupun orang tu jamu makan tak sedap, raikan balong. Tapi kalau puasa qada, puasa wajib, tak apalah balong weh. Puasa apa? Aku puasa qada, tak apalah. Ingat puasa sunat ya. Tak apalah balong. Nampak ada kita. Ni Nabi sebut. Kemudian yang terakhir Nabi SAW menyebutkan dia. Ulama pesan, jikalau kamu selepas makan, jangan terus tidur. Maka perbanyakkan buat amal ibadat supaya makanan tadi dapat, orang kata, dapat proses dengan baik. Apa dia? Antara sunnah yang dianjurkan selepas makan, iaitu solat sunat. Solat sunat apa dia? Sunat mutlak ke, sunat malam ke, sunat witir ke balong. Buat supaya apa dia? Makanan yang kita makan tu hadam. Makanan yang kita makan tu proses supaya kita tidur dalam keadaan tidak memiliki makanan dalam perut balong. Tu Islam ajak kita sungguh balong. Kemudian ulama menyebutkan lagi apa dia? Adab seterusnya, tidak makan di pasar kecuali jika terdapat uzur. Contoh dalam keadaan berpergian ataupun musafir. Kalau jangan orang kata tidak makan di kedai makan. Pasak-pasak ni kedai makan balong. Bukan nak suruh boikot kedai makan. Dah. Ada waktu Pak Long nak makan kedai pi. Ni sampai setiap waktu makan di kedai balong. Anak-anak di rumah tak dapat merasai air tangan ibunya, maka payahlah keberkatan ataupun kasih sayang nak mengalir. Pak Long pun payah nak mengalir kasih sayang dengan keluarga balong. Bini kita tak gaduh masak apa balong sedap-sedap balong. Pak Long pergi makan di kedai, order yang macam-macam. Daging masak merah, tom yam, macam ni, makan-makan tak kena dengan tekak, tak sedap, makan tak habis. Cuba balik tengok bini kita masak balong. Masak kadang-kadang lauk semata je, makan bertambah-tambah. Sebab apa? Allah bagi kelazatan, Allah bagi sedap. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang sentiasa makan hasilkan
hasil amat tangan anak bini dia belum, nescaya akan mengalir kasih sayang dalam diri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan adab yang seterusnya, iaitu baginda Nabi SAW menganjurkan kepada kita mengemut jari-jari tangan setelah makan dan sebelum mencuci tangan. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW, "Iza akala ahadukum," jikalau salah seorang dari kalian telah makan, maka emutlah jari-jari tangannya, kerana sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana letak keberkatannya. Balong, jari-jari tangan tu balong, jangan basuh lagi balong. Emut dulu, kemut dulu, isap dulu jari tangan tu. Kalau ada sakit-sakit baki tu balong, isap dulu. Orang kata kemut dulu. Tarik dulu, dalam orang kata dengan mulut kita. Nampak pada kita. Sebab apa? Tak tahu keberkatan tu hak mana duk ada. Dan satu lagi, ulama sebut pada kita, jikalau kita pergi makan di rumah orang tersebut ada banyak lauk, jangan hanya sekadar tumpu satu lauk saja untuk kita makan. Bahkan ambillah lauk-lauk yang lain. Sebab apa? Kata ulama, kita tak tahu keberkatan di mana lauk itu terletak. Mungkin lauk yang ni kah, yang tu kah, kita tak tahu. Jadi rasa semua, biar keberkatan tu terkena pada diri kita belum. Tu nak abang ada kita. Kemudian disebutkan lagi pada kata ulama yang terakhir, nak beritahu pada kita, supaya kita terselamat daripada penyakit kusta, penyakit belang, penyakit gila. Kata ulama ni apa dia? Dianjurkan apa dia? Mengambil makanan yang jatuh di sekitarnya dan memakannya jika makanan tersebut masih dalam keadaan bersih dan masih dapat dimakan. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW. Belum? Kalau kita tengah-tengah duk makan, tiba-tiba makanan kita terjatuh. Masih awal. Masih boleh diambil. Masih boleh bersih elok. Ambil lah dan makanlah. Tapi kalau dah duduk 2 jam, sejam, belum, jangan duduk mentera. Buah sil lepas tu belum, oi. Nampak ada kita. Nampak ada kita pada belum. Bila mana terjatuh, cepat-cepat ambil. Sebab apa? Dalam satu hadis baginda Nabi SAW, "Man akala ma saqata syarafallahu anhu." Yakni barang siapa yang makan makanan yang telah jatuh, maka Allah Ta'ala menjauhkan dirinya daripada penyakit gila, penyakit kusta, penyakit belang, dan juga akan menjauhkan penyakit tersebut daripada anaknya dan anak daripada anaknya sampailah 4 keturunan dan keluarganya. Ni kata ulama. Makna dia, makanan kita yang jatuh pelong, kalau boleh cepat-cepat ambil, silakan ambil. Kalau dah jatuh, bawah tu pun dah selut banyak, bawah tu dah orang kata rumah tak pernah sapu, rumah pula penuh dengan orang kata pasiang, jangan duk mentera darah lah pelong, oi. Ni tengok-tengok dekat nasi tu penuh dengan habuk dah balong, jangan nak makan lah. Ni hak baru jatuh, sempat kita boleh ambil. Ambil balong, oi. Buah ke apa hak benda jatuh boleh makan ni, kita ambil balong. Sebab apa dia? Nak mengelakkan kita daripada penyakit tersebut. Kita ni kena ikhtiar balong, oi. Kena ikhtiar, tawakal, usaha, baru kita dapat balong, oi. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu nak bak dah kita balong. Ulama ajak pada kita. Ulama dah buat dah tu balong. Tu yang mereka akan sebut pada kita balong. Kita hari ni nak lawan dengan ulama, rasa diri kita hebat. Lepas tu bubuh pula ulama ni ulama jahat. Ulama ni tak betul. Ulama tu tak betul. Na'udzubillah min dalik balong. Kita hak baru tak sampai sejengkal bumi ni balong. Tak payah nak lawan dengan alim ulama. Masuk saya lah balong ni. Saya ni lagi bodoh daripada Pak Long. Pak Long lebih baik daripada saya. Jadi sama-sama kita perbaiki supaya kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung pula adab yang seterusnya, iaitu nak adab apa dia? Adab nak cerita pada kita berkaitan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adab ketika mana kita menerima tetamu pula tuan-tuan. Wallah Subhanahu wa Ta'ala alam. Jadi insyaAllah cukup sekadar tu saja. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang sekelemahan saya sendiri. Mohon ampun dan maaf jikalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Moga Allah redha pertemuan kita, Allah masukkan kita dalam syurga tanpa dihisab. Amin ya rabbal
alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahmanir Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.